Alright, so Madam start recording. So kita boleh mulakan dengan kumpulan uh, pertama dengan topik perkembangan fizikal. Silakan displaykan kamu punya dapatan itu dan kamu kongsikan dengan kawan. Dan lepas tu start bentang. Najib, tekan lagi. Okay, start. Before this. Sebelum tu. Assalamualaikum and good morning everyone. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan perkembangan fizikal. Next. Before kamu memahami apa itu perkembangan fizikal, marilah mengenali ahli kumpulan kami. So, yang pertama adalah Muhammad Najib bin Muhammad Wadar Nizwan. Dia adalah ketua ahli kumpulan 1. Dan kedua adalah Nur Zahani Syah binti Usman, merupakan, itu adalah saya sendiri. Dan yang ketiga adalah Vivian Pauline Paulus. Yang keempat, Siti Nur Syaira binti Rizal. Dan terakhir adalah Flora anak Tubai. Next. Kan lagi sekali. So, apa itu perkembangan fizikal? So, kita tahu bahwa perkembangan fizikal merupakan sebuah aspek penting dalam pertumbuhan kanak-kanak. Najib, tekan lagi satu kali. Before. Sebelum. Oke. Perkembangan fizikal ialah keupayaan kanak-kanak menggunakan dan mengawal koordinasi motor kasar dan motor halus. So, apa itu motor kasar dan motor halus? So, motor kasar melibatkan otot-otot besar ketika melaksanakan aktiviti pergerakan seperti berlari, melompat, berguling, dan mengayuh. Manakala motor halus pula melibatkan otot-otot kecil seperti otot jari yang sering digunakan untuk menggenggam, memegang, dan mencubit. Ini adalah untuk melatih kekuatan otot-otot mereka. So, oleh itu, perkembangan fizikal yang sehat dapat memastikan kanak-kanak menjalani kehidupan seharian mereka tanpa sebarang masalah. Ada soalan? Pahamkah? Faham. Next. Sekarang pula adalah aspek untuk fizikal. Next. Antara aspek-aspek fizikal adalah seperti pertumbuhan tubuh badan, di mana ketinggian bertambah dan berat badan kanak-kanak juga meningkat mengikut peringkat umur. Sebagai contoh, dari peringkat bayi kepada kanak-kanak dan kemudian meningkat kepada remaja. Bentuk tubuh juga akan berubah, seperti otot dan tulang semakin kuat dan postur badan juga lebih tegap. Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor bakar, persekitaran, pemakanan, dan kesihatan. Aspek fizikal yang kedua pula ialah perkembangan motor kasar, yang melibatkan pergerakan otot besar seperti tangan, kaki, dan badan. Sebagai contoh, otot besar akan berkembang apabila kanak-kanak berjalan, berlari, melompat, merangkak, memanjat, menendang, dan juga berbasikal. Perkembangan motor kasar ini membantu perkembangan stamina, kekuatan fizikal, dan keyakinan diri kanak-kanak. Kemudian, aspek fizikal yang ketiga pula ialah perkembangan motor halus. Motor halus ini melibatkan pergerakan menggunakan otot kecil seperti jari, tangan, dan pergelangan tangan kanak-kanak. Sebagai contoh, melukis, menulis, menggunting, mengikat tali kasut, menyusun blok, dan menyusun puzzle. Keempat, koordinasi dan keseimbangan.
yaitu keupayaan kanak-kanak untuk mengawal dan menstabilkan tubuh mereka semasa melakukan pergerakan. Sebagai contoh, berdiri menggunakan satu kaki, berjalan di atas garisan lurus, dan juga bersukan. Koordinasi dan keseimbangan ini membantu kanak-kanak untuk bergerak lebih aktif dan mengelakkan kecederaan ketika bermain. Aspek fizikal yang kelima pula ialah kemahiran deria ataupun sensori motor. Deria merangkumi 5 deria utama, iaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan dan rasa, dan bau. Kemahiran deria ini penting kepada kanak-kanak untuk meneroka persekitaran mereka dan juga menyokong pembelajaran. Sebagai contoh, kanak-kanak akan mengenali warna melalui penglihatan, mengenali suara atau bunyi melalui pendengaran, dan juga membezakan tekstur melalui sentuhan. Aspek fizikal yang keenam pula ialah kesihatan dan kecergasan, di mana kanak-kanak mengamalkan pemakanan yang seimbang, tidur mencukupi, dan gaya hidup yang sehat. Aktivitas fizikal ini dapat membantu membina stamina tubuh yang kuat dan fleksibiliti. Akhir sekali adalah aspek fizikal ketujuh, iaitu perubahan biologi ataupun fisiologi, di mana perkembangan sistem dalaman badan kanak-kanak seperti pernafasan, saraf, otot, dan kardiovaskular. Perubahan biologi ini adalah untuk persediaan ke arah fasa remaja, memerlukan kesihatan fizikal yang lebih stabil dan perubahan akil balik mula berlaku. Sebagai contoh, berlaku perubahan suara, pertumbuhan bulu halus, dan juga perubahan hormon. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Right. Faktor bakar iaitu genetik. Genetik ni merupakan faktor pertama iaitu genetik. Genetik ni selalunya dapat daripada ibu bapa, iaitu dari tinggi berat badan, warna kulit, mata dan rambut serta struktur badan. Faktor ini berlainan daripada jantina, iaitu lelaki dan perempuan, kerana dalam perkajian perkembangan antara perempuan dan lelaki adalah sama. Namun, beberapa tes yang mengatakan perkembangan fizikal seperti pergerakan merangkak, berjalan lebih pesat pada kanak-kanak perempuan berbanding dengan kanak-kanak lelaki, walaupun perkembangan intelek mereka adalah sama. Seterusnya, kematangan. Kematangan ni terjadi disebabkan oleh kemahiran dalam motor halus dan motor kasar, iaitu seperti berjalan dan merangkak, terjadi disebabkan oleh kajian persekitaran nature. Seterusnya, persekitaran melalui pemakanan. Pemakanan juga mempengaruhi fizikal kanak-kanak untuk mencakupi semua seperti vitamin, mineral dan protein yang membentuk tulang, otot dan sel-sel otak. Kekurangan gizi seperti pembatutan, underweight dan obesity adalah kritikal dan pertumbuhan fizikal dan perkembangan psikometri kanak-kanak sekiranya kekurangan gizi. Seterusnya, aktiviti dan perubatan. Aktiviti fizikal seperti merangkak, berlari, melompat dan bermain adalah penting bagi perkembangan motor halus dan kasar. Perkembangan aktiviti fizikal ini membantu menguatkan otot dan tulang kanak-kanak serta menjaga berat badan. Seterusnya, interaksi keluarga sangat penting bagi merangsang dan menyokong perkembangan fizikal yang sihat kepada anak-anak serta emosi. Seterusnya, iklim dan tempat. Iklim dan tempat ni sangat penting dalam mempengaruhi kesihatan dan fizikal kanak-kanak, terutamanya
uh, te- terutamanya dengan penyakit seperti entenik dan kekurangan matahari. Kekurangan matahari ini dapat mempengaruhi perkembangan fizikal kanak-kanak, apalagi berlainan tempat, seperti kekurangan oksigen. That's all. Okay, hello. Apa dengar? Okay, seterusnya. Okay, seterusnya ialah kepentingan perkembangan fizikal kepada kanak-kanak. Yang pertama adalah dapat merangsang perkembangan otak dan kognitif. Okay. Hal ini dapat membantu melancarkan pengaliran darah ke otak dan meningkatkan keupayaan, tumpuan serta ingatan kanak-kanak. Kanak-kanak juga akan menjadi lebih aktif dan mampu menguasai kemahiran akademik awal. Okay, seperti yang kita dapat tahu, apabila otak pengaliran darah yang baik ke otak, ia akan mampu membekalkan oksigen yang lebih banyak dalam badan kanak-kanak. Hal ini dapat menjadikan kanak-kanak menjadi lebih aktif dan mampu untuk melakukan pelbagai hal seperti membaca, melakukan sebarang aktiviti, dan lain-lain. Seterusnya ialah menggalakkan kesihatan tubuh badan. Hal ini dapat membantu pertumbuhan tulang dan otot yang kuat. Ia juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangkan risiko obesiti serta penyakit tidak berjangkit. Hal ini juga dapat menyokong tabiat hidup aktif sejak kecil. Seterusnya dapat meningkatkan keyakinan diri dan konsepkan diri positif. Pencapaian fizikal seperti berlari, melompat atau menulis dapat meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak. Hal ini dapat membantu kanak-kanak percaya pada keupayaan diri sendiri dan lebih berani mencuba perkara baru. Seperti yang kita dapat lihat, apabila kanak-kanak ini dapat melakukan pelbagai aktiviti seperti berlari, melompat dan menulis, ia akan meningkatkan confidence pada kanak-kanak tersebut untuk melakukan pelbagai aktiviti. Kerana dia dapat memotivasikan diri dia seperti dia dapat melakukan pelbagai hal. Seterusnya, meningkatkan kemahiran bahasa dan komunikasi. Aktiviti yang melibatkan kumpulan membantu kanak-kanak berinteraksi, memberi arahan dan mendengar dengan lebih baik. Melalui permainan, mereka belajar cara berkomunikasi dan berunding. Hal ini juga sangat penting pada kanak-kanak. Bila kanak-kanak dia dapat berkomunikasi dengan orang lain, dia juga dapat memupuk sikap sosial yang lebih baik, iaitu berinteraksi dengan orang lain dan dapat berinteraksi dengan lebih baik seperti bercakap dengan orang lain. Seterusnya ialah meningkatkan koordinasi, keseimbangan dan kawalan tubuh. Melatih koordinasi antara otak dan tubuh. Membantu kanak-kanak mengawal pergerakan dengan baik. Hal ini penting untuk aktiviti seharian seperti berjalan, berlari, melompat dan menulis. Apabila kanak-kanak tersebut mempunyai perkembangan fizikal yang baik, ia dapat mengawal tubuh mereka dengan lebih baik berbanding sewaktu mereka masih kecil, itu dapat merangkak, hanya mampu merangkak dan tidak mampu berjalan. Seiring dengan perkembangan fizikal yang berkembang, ia juga dapat berjalan dan berlari. Seterusnya ialah menggalakkan perkembangan sosial dan emosi. Aktiviti bermain seperti sukan kecil dapat mengajar kanak-kanak bekerjasama, berkongsi dan mematuhi peraturan. Ia juga dapat membantu mengawal emosi dan mengurangkan tekanan. Seperti yang kita lihat, apabila kanak-kanak tersebut mempunyai perkembangan fizikal, ia juga secara tidak langsung akan mengembangkan sosial dan emosi mereka. Hal ini dapat dilihat seperti mereka dapat mampu untuk bermain permainan yang mempunyai peraturan. Mereka juga dapat membezakan mana yang betul dan mana yang salah dalam permainan tersebut. Next. Aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan fizikal kanak-kanak.
Antara aktivitinya ialah time interaktif. Time atau masa menyerap adalah aktiviti asas yang penting untuk bayi. Caranya ialah letakkan bayi dalam posisi menyerap di atas permukaan rata dan lembut. Tarik perhatian mereka dengan mainan berwarna cerah atau cermin kecil. Aktiviti ini dapat membantu menguatkan otot leher, bahu dan bahagian atas badan kerana ini penting untuk persediaan mereka belajar merangkap. Nice. Okay, selain itu, aktiviti yang kedua juga ialah aktiviti kolam kecil. Caranya ialah menggunakan kolam plastik kecil yang diisi air suam dan beberapa mainan terapung. Dengan ini, bayi akan berasa seronok kerana mereka dapat bermain pencikan air itu. Aktiviti ini dapat membantu menguatkan otot tangan dan kaki mereka. Aktiviti yang ketiga yang dapat meningkatkan perkembangan fizikal kanak-kanak juga ialah mendaki dan merangkap di taman permainan. Mendaki tangga kecil atau melalui terowong di taman permainan kanak-kanak boleh menyokong perkembangan otot, keseimbangan dan juga koordinasi mereka. Aktiviti ini dapat meningkatkan keberanian dan keyakinan diri kanak-kanak. Seterusnya, permainan gulung bola juga penting untuk meningkatkan perkembangan fizikal kanak-kanak. Caranya ialah menggunakan bola yang lembut dan ringan dan gulungkan bola ke arah bayi. Bayi akan cuba mencapai dan menangkap bola tersebut. Aktiviti ini dapat membantu melatih koordinasi mata dan tangan mereka. Akhir sekali, aktiviti yang dapat meningkatkan perkembangan fizikal kanak-kanak ialah pergerakan mengikut muzik. Caranya ialah kita boleh memasang muzik yang lembut atau lagu kanak-kanak sambil gerakkan kaki dan tangan mereka supaya mengikut irama muzik. Aktiviti ini dapat membantu bayi memahami irama serta membaiki penggerakan motor mereka. Seterusnya ialah masalah yang berkaitan dengan perkembangan fizikal kanak-kanak. Yang pertama ialah masalah pemakanan yang tidak sihat. Kanak-kanak yang tidak mendapat nutrisi yang seimbang mengalami pertumbuhan yang perlahan, kurang nutrisi atau obesiti. Pengambilan makanan segera dan minuman yang mempunyai kadar gula yang tinggi menjadi punca utama. Ini dapat kita lihat daripada kanak-kanak pada zaman kini yang sering mengkonsumsi makanan seperti junk food ataupun makanan, boleh kita panggil makanan segera lah. Ianya sangat tidak sihat kepada kanak-kanak yang pada pertumbuhan 0 hingga 6 tahun. Mereka memerlukan nutrisi yang mencukupi untuk terus berkembang. Jika mereka mengkonsumsinya secara kurang atau secara terus, ia akan menyebabkan masalah seperti obesiti ataupun kurang gizi. Yang seterusnya ialah gaya hidup yang tidak aktif atau kita boleh panggilnya sedentary. Iaitu kanak-kanak lebih banyak masa dengan gadget, televisyen dan permainan digital. Mereka kurang melakukan aktiviti luar yang menyebabkan otot mereka menjadi lemah, kurang koordinasi dan keseimbangan. Ini juga berlaku pada kanak-kanak pada masa kini yang sering ke hulu ke hilir dengan gadget, televisyen, melihat televisyen dan permainan digital. Mereka juga kurang melakukan aktiviti luar. Mungkin disebabkan oleh kemajuan teknologi terkini yang menyebabkan mereka kurang melakukan aktiviti luar dan hanya lebih gemar untuk bermain permainan seperti dalam talian saja. Yang ketiga ialah masalah kesihatan dan penyakit. Penyakit kronik seperti asma, anemia atau kekurangan nutrien boleh mengurangkan kemampuan untuk bergerak aktif. Kelewatan perkembangan fizikal juga boleh berlaku akibat masalah neurologi seperti cerebral palsy. Disebabkan oleh masalah kesihatan ini yang dihadapi oleh kanak-kanak ini, dia akan menyebabkan kanak-kanak tersebut terhalang untuk melakukan pelbagai aktiviti fizikal disebabkan oleh faktor diri dan faktor kesihatan mereka. Yang seterusnya ialah kurang ruang dan peluang untuk aktiviti fizikal.
kawasan perumahan yang padat atau tidak selamat. Contohnya, rumah mereka berada di apartmen tanpa taman permainan yang menghadkan peluang mereka untuk bermain. Yang itu seterusnya ialah sekolah atau tadika swasta yang tiada kawasan luas atau peralatan sukan yang mencukupi juga dapat membataskan pergerakan. Okay, seperti yang kita tahu, kanak-kanak yang tinggal di kawasan apartmen, mereka tidak dapat melakukan pelbagai aktiviti disebabkan oleh faktor fizikal di kawasan tempat tersebut yang berada di kawasan yang tinggi. Jadi kanak-kanak juga tidak dapat melakukan aktiviti yang lasak juga kerana bahaya untuk mereka lakukannya. Seterusnya ialah kelewatan perkembangan motor ataupun developmental delay. Berlaku apabila kanak-kanak lambat mencapai tahap perkembangan motor berbanding rakan sebaya. Contohnya lambat berjalan, sukar memegang pensel. Hal ini boleh terjadi disebabkan genetik, kekurangan rangsangan atau masalah kesihatan. Ini juga sering juga berlaku di kalangan kanak-kanak, iaitu mempunyai masalah delay, kelewatan perkembangan. Seperti pada umumnya kanak-kanak dapat berjalan pada usia 1 tahun. Tapi kemungkinan kanak-kanak tersebut dapat berjalan di usia 2 tahun. Hal ini juga dapat berimpak pada masalah seperti dia tidak dapat untuk mengikuti aktiviti seperti kanak-kanak yang lain. Okay, seterusnya ialah kurang rangsangan awal daripada ibu bapa. Okay, ada ibu bapa yang terlalu melindungi anak mereka, seperti tidak bagi bermain lasak, panjat, berlari dan melompat. Ini juga berlaku kepada ibu bapa pada masa kini, iaitu terlalu kita panggil overprotective lah kepada kanak-kanak, pada anak-anak mereka, iaitu tidak membenarkan anak-anak mereka untuk mengikuti aktiviti luar, mungkinan disebabkan oleh takut anak-anak mereka sakit ataupun cedera. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak mereka kurang pendedahan kepada aktiviti fizikal yang menyebabkan kanak-kanak tersebut tidak mempunyai pengalaman kepada aktiviti yang lasak seperti berlari, aktiviti luar sebagainya, yang menyebabkan anak-anak tersebut mempunyai perkembangan fizikal yang senang kita panggil lambatlah berbanding dengan kanak-kanak yang lain disebabkan faktor tersebut. Okey, itu sahaja. Ini merupakan sumber rujukan yang kami rujuk untuk menghasilkan slide ini. Okey, dan sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kumpulan berapa tadi tu? 2 kah? Kumpulan 1 berkaitan dengan perkembangan fizikal. Jadi ada beberapa poin yang mereka telah masukkan yang sangat penting untuk pelajar ambil perhatian, terutama sekali berkaitan dengan maksud apa itu motor kasar, motor halus, apa yang berlaku semasa pertumbuhan dalam tubuh badan kanak-kanak, apa yang dimaksudkan dengan sensori motor, dan apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak, serta mereka membincangkan tentang nature dan nurture dalam perkembangan kanak-kanak dan kepentingan perkembangan itu terhadap perkembangan fizikal kanak-kanak, serta mereka juga, ini yang paling penting, bagaimana ataupun apakah masalah yang timbul berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak. So kumpulan ini berjaya memberikan poin-poin utama di dalam mereka punya pembentangan. Terima kasih banyak. Slide pun telah lengkap. Madam akan kongsikan kepada kumpulan dan jangan tidak baca ya, sebab mereka telah bantu kita untuk menyediakan bahan-bahan sebegini. Okey, sebenarnya Madam mau ada sesi soal jawab, tapi tak apa, kita teruskan dengan pembentangan yang kedua. Dan jika ada apa-apa soalan kepada kumpulan ini, kamu boleh tanya di akhir pembentangan nanti. Silakan kumpulan yang seterusnya bagi perkembangan konektif. Bagi Piaget ataupun
Vygotsky. Oke, silakan. Kejap guys, kejap. Oke, Heaven. Evan, boleh sudah start kah? Belum ada suara. Nanti saya Amirul balik-balik sudah curiga dengan kamu punya nama. Begitu itu. Emoji itu curiga kan? Ya, Madam, curiga. Lambat nih. Skype Mirol, sabar ya, Ak- tenang. Oke. Oke, assalamualaikum. Siapa? Oke, assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hari ini kami akan menerangkan tentang tajuk teori Piaget oleh Jean Piaget. Kami daripada kumpulan 4 yang terdiri daripada 5 orang. Yang pertama Azawiyah Amberlin binti Atur, yang kedua Gloria Bing, yang ketiga Jekeben Nabik Jinito, yang keempat Veronisa Hana Naziha binti Jainuddin, dan saya sendiri Nur Atira binti Islam. Next, 7. Sebelum itu, apa yang kami akan bincangkan pada hari ini adalah tentang biodata, sumbangan, definisi teori Piaget, konsep teori Piaget, konsep utama teori, dan juga peringkat perkembangan kognitif. Sebelum itu, kita sama-sama kenal tentang biodata Jean Piaget ini, di mana nama penuh beliau ialah Jean William Fried Piaget, lahir pada 9 Ogos 1896 dan meninggal dunia pada 16 September 1980 di Geneva. Beliau telah melanjutkan pelajaran di University of Zurich dan University of Geneva dan mula meminati psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal psikologi di University Geneva. Beliau telah dilantik sebagai Ketua Swiss Society for Psychology. Next. Seterusnya kita pergi ke sumbangan Piaget, di mana beliau telah memberi sumbangan yang amat besar dalam psikologi, utama dari segi penerangannya tentang perkembangan kognitif yang luas. Selain itu, di dalam teori kanak-kanak,
Piaget menekankan penyesuaian diri dalam alam sekitar yang mana merupakan faktor yang penting dalam perkembangan kognitif individu. Next. Seterusnya kita pergi ke definisi teori Piaget di mana beliau berpandangan setiap kanak-kanak mempunyai cara perkembangan mereka yang tersendiri. Beliau berpendapat bahawa perkembangan kognitif berlaku secara berperingkat dan peringkat yang pertama adalah yang paling penting kerana ianya menjadi asas bagi perkembangan yang berikutnya. Selain itu, persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak, sebaliknya kanak-kanak membina persekitarannya. Taman pula, beliau juga berpendapat hal ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan, manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya. Oke, seterusnya yaitu konsep teori Piaget yang kita boleh nampak di sini ada 3 konsep asas pembelajaran sosial, yaitu skema, akomodasi, dan juga keseimbangan. Next, Heaven. Konsep utama teori Piaget yaitu skema. Skema ialah modal tingkah laku yang ditonjolkan semasa proses pengubahsuaian diri dalam alam sekitar. Maksudnya, apa yang kanak-kanak pelajari dan mereka aplikasikan itu dengan persekitarannya. Skema yang ditonjolkan seperti bahasa, pemikiran, dan juga pandangan yang boleh mewakili tingkah laku disebut sebagai skema individu. Skema individu ialah tingkah laku yang boleh berubah mengikut pembelajarannya. Dalam proses perkembangan kanak-kanak, skema tingkah laku berubah dari semasa ke semasa. Contoh, kanak-kanak memegang sesuatu benda adalah skema pegangannya. Seiring perkembangan kanak-kanak tersebut, pegangannya semakin kukuh. Oke, kamu boleh faham? Boleh. Oke, next, Heaven. Seterusnya adalah 4 peringkat perkembangan kognitif. Yang tahap pertama, sensori motor, mulai dari 0 hingga 2 tahun. Tahap yang kedua, yaitu praoperasi, mulai dari 2 hingga 7 tahun. Tahap yang ketiga, operasi konkret, mulai dari 7 hingga 12 tahun. Dan tahap yang keempat, operasi formal, 12 tahun dan ke atas. Oke, peringkat pertama dalam perkembangan kognitif menurut teori Piaget adalah sensori motor, iaitu bermula pada 0 tahun hingga 2 tahun. Pada peringkat ini, bayi belajar melalui daya motor, yaitu dengan melihat, mendengar, dan menyentuh. Selain itu, pada peringkat ini juga bayi mampu untuk memerhati dan meniru tingkah laku yang dia nampak di persekitarannya. Sebagai contoh, kan kita selalu nampak kalau kita cakap hai atau selamat tinggal sama orang tuh, kita mesti lambai tangan kita kan. Jadi, apabila bayi selalu nampak ini tingkah laku, dia akan meniru. Jadi selalu juga kan kita nampak bayi di umur begini nih selalu kasih lambai-lambai tangan dorang, sebab dorang belajar dengan melihat sesuatu tingkah laku yang berulangan. Lepas tu, pada peringkat ini mereka belum lagi fasih bercakap
atau memahami simbol. Sebagai contoh, kalau kita bagi tunjuk gambar bola, dia tidak tahu yang itulah gambar bola yang sebetulnya. Oke. Seterusnya, mereka mencoba belajar koordinasi deria dan pergerakan. Sebagai contoh, kan dia selalu nampak ibu bapak dia pergi suap dia di mulut. Jadi dia tiru tingkah laku itu dengan memasukkan objek dalam mulutnya untuk rasa objek itulah. Dan pergerakan ini dia menggunakan mata dan tangan dia untuk mencapai sesuatu objek yang dia ingini. Contohnya, kita selalu nampak juga kan kalau bayi mau benda tu dia mesti kasih gapai-gapai tangan dia coba menggapai objek tu. Begitulah cara proses pembelajaran masa peringkat sensori motor ni. Oke, seterusnya. Oke, selamat pagi. Yang ketiga, operasi konkret mulai daripada 7 hingga 12 tahun. Pemikiran logik mula kuku dan boleh digunakan dalam pembelajaran, tetapi masih bergantung dengan objek sebenar atau konkret. Maksudnya, anak-anak tuh dorang boleh berpikir secara logik, tetapi dorang mesti ada benda yang sebenar lah, yang dorang nampak, yang boleh dilihat dan disentuh. Contohnya macam kad nombor, mampu mengenal pasti dan klasifikasi benda. Contohnya, menyusun nomor, mengikut urutan dan mengumpulkan objek mengikut kategori. Itulah untuk yang 7 hingga 12 tahun. Boleh paham kah guys? Boleh. Halo, boleh dengar kah? Boleh. Boleh, sayang. Oke. Last kali peringkat operasi formal. Pada peringkat ini, mereka bukan lagi kanak-kanak tetapi dikenali sebagai remaja. Piaget berpendapat, mereka sebenarnya dapat berpikir secara logik termasuk pemikiran abstrak, perkara berkaitan dengan masa depan dan sanggup membuat hipotesis. Jadi, pemikiran hipotesis membolehkan anak-anak itu meramal. Contohnya, apa yang mungkin berlaku daripada apa yang akan berlaku. Jadi disebabkan ini, remaja mampu menyelesaikan masalah dengan sistematik dan terancang dengan kombinasi pengetahuan, pengalaman, dan kemahiran. Next. Oke. Adaptasi. Adaptasi ialah proses perubahan atau pertukaran skema lama kepada baru di mana melibatkan dua proses yang berkaitan, yaitu asimilasi, penyerapan, dan akomodasi, pengubahsuaian. Apa tuh asimilasi? Asimilasi berlaku apabila individu coba untuk memahami pengalaman baru dan coba untuk menyesuaikan pengalaman ini dengan skema yang telah sedia ada. Sebagai contoh, dalam pengenalan huruf, anak-anak akan menyatakan D sebagai B apabila diperkenalkan sebab dorang masih belum dapat membezakan. Untuk akomodasi pula berlaku apabila individu dapat menukar skema lama
untuk disesuaikan dengan pengalaman baru, dengan mengubah cara pemikiran untuk disesuaikan dengan pengalaman baru, dan seterusnya membentuk skema baru. Contohnya, berlaku apabila anak-anak dapat membezakan D dan B sudah. Next. Untuk keseimbangan, Evan. Untuk keseimbangan ini merupakan gabungan proses, asimilasi dan adaptasi yang membantu dalam keseimbangan terhadap pengetahuan, kepercayaan, dan pengalaman. Keseimbangan juga akan tercapai apabila seseorang kanak-kanak menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsuaian. Contohnya, apabila anak-anak menerima maklumat baru, dia akan menyerap maklumat itu ke dalam skemanya. Kalau berjaya, proses keseimbangan akan tercapai. Tapi kalau tidak berjaya, maklumat itu akan diubah suai melalui pengubahsuaian skema dan mencipta skema yang baru. Next. Oke. Contoh aplikasi teori Piaget dalam pengajaran yang digunakan oleh Tasca atau DK di peringkat sensori motor ialah mereka menggunakan pasir, air, dan tanah liat dalam proses pembelajaran kanak-kanak. Hal ini dapat membantu untuk mengembangkan lagi sensori motor dan kognitif kanak-kanak sebab mereka dapat sentuh, dapat perhati macam mana pasir, air, dan tanah tu kalau disentuh dia punya tekstur. Begitu. Seterusnya. Seterusnya, contoh aplikasi teori Piaget dalam pengajaran pada peringkat praoperasi, mereka menggunakan bahan bantu mengajar yang dapat menarik minat kanak-kanak untuk turut terlibat dalam proses pembelajaran. Contohnya, bahan bantu mengajar yang menarik seperti ada warna yang ceria, ada unsur-unsur permainan, juga dapat meningkatkan pemikiran mereka. Oke. Bagi peringkat operasi konkret pula, untuk raja yang pertama tuh kamu boleh nampak yang murid menggunakan blok Lego untuk memahami konsep bentuk dan ruang secara nyata. Untuk raja yang kedua pula, murid menjalankan aktiviti mengukur isi padu air bagi memahami bahwa jumlah air tetap sama walaupun bekas berbeza bentuk. Untuk peringkat operasi formal, disebabkan dorang ini remaja sudah boleh berfikir lebih ke hadapan, jadi dorang sudah boleh murid boleh bekerja sama untuk menguji model robot. Dorang boleh berfikir lebih ke hadapan. Oke, itu aja. Terima kasih, itu saja daripada kami. Kalau tidak paham, boleh tanyalah sekarang. Oke, terima kasih untuk kumpulan yang kedua nih. Kumpulan ini memberi perkongsian tentang teori kognitif berdasarkan Piaget. Oke, sangat ini yang paling basic lah untuk kognitif. Jadi kita coba dapatkan maklumat atau baca semula apa yang mereka kongsikan yang berkaitan dengan sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh John Piaget berkaitan dengan perkembangan kognitif. Mereka juga telah memberikan definisi yang berlaku secara berperingkat, bermakna dia tidak berdiri sendiri tetapi saling berkesinambungan daripada awal hingga kepada peringkat yang lebih tinggi lah. Dan
apa yang mereka nyatakan di dalam mereka punya pembentangan adalah persekitaran ini tidak mempengaruhi konektif, tetapi konektif mempengaruhi tindakan anak-anak. Dan konsep yang diketengahkan juga sangat penting, yaitu tiga konsep tadi, skema, akomodasi, dan juga asimilasi. Jadi sila dapatkan maklumat apakah definisi konsep tersebut kan, dan kaitkan dengan perkembangan konektif kanak-kanak. Lepas tu terdapat beberapa peringkat tentang perkembangan konektif menurut Piaget. Jadi itu secara keseluruhan yang diberikan oleh kumpulan tadi. Terima kasih. Jika ada soalan, hold dulu, nanti kita tanya pada akhir nanti. Kita seterusnya pergi kepada teori konektif by John Piaget. Vygotsky. Vygotsky oleh kumpulan 2. Silakan. Okey, izinkan saya mula ya. Okey. Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Next. Oh, sorry. Okay, sebelum saya melanjutkan lagi pembentangan kami tentang teori ini, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Pertama ialah saya, Chelsea Vanessa Ida. Kedua, Muhammad Amirul Amin. Dan ketiga ialah Amira Fadlina. Keempat, Nur Alia Uzma. Dan yang terakhir ialah Nur Zalena. Next. Gambar di bawah merupakan Lev Vygotsky. Beliau merupakan ahli psikologi yang berasal daripada Rusia. Beliau sangat menekankan peranan sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif kanak-kanak. Beliau juga sangat percaya bahawa pembelajaran berlaku melalui interaksi sosial dengan orang lain yang lebih berpengetahuan seperti guru, ibu bapa atau rakan sebaya yang lebih mahir. Okey, saya akan terangkan tentang konsep utama dalam teori Vygotsky. Yang pertama, zon perkembangan proksimal, ZPD, Zone of Proximal Development. ZPD ialah jarak antara apa yang boleh dilakukan oleh kanak-kanak secara sendiri dan apa yang boleh dilakukan dengan bantuan orang lain seperti guru atau rakan sebaya. Vygotsky menjelaskan bahawa pembelajaran yang paling berkesan berlaku apabila kanak-kanak berada dalam zon ini. Kerana ketika itu mereka sedang mencabar diri untuk mencapai kemahiran baru dengan sokongan daripada persekitaran. Apabila mereka semakin mahir, bantuan itu tidak lagi diperlukan dan kemahiran tersebut menjadi sebahagian daripada keupayaan kendiri mereka. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak mungkin belum dapat menulis huruf dengan betul secara sendiri. Tetapi dengan bimbingan guru, dia boleh melakukannya. Dalam pendidikan awal kanak-kanak, guru perlu mengenal pasti ZPD setiap murid supaya mereka boleh memberi bantuan yang sesuai dengan tahap kebolehan kanak-kanak. Okay, next. Okey, seterusnya konsep kedua adalah scaffolding, iaitu bimbingan berperingkat. Scaffolding ni ialah satu sokongan sementara yang diberikan oleh orang dewasa atau rakan sebaya untuk membantu kanak-kanak tu mencapai kemahiran baru. Dalam proses pembelajaran, guru atau orang yang lebih mahir akan memberikan bimbingan pada peringkat awal. Tapi apabila kanak-kanak tu semakin mahir, sokongan ni akan dikurangkan secara beransur-ansur sehingga mereka boleh belajar dengan sendiri. Sebagai contoh, seorang guru menunjukkan cara menggunakan gunting kepada kanak-kanak.
Pada mulanya kanak-kanak tu hanya tengok je cara guru tu ajar, dan seterusnya dia ikut arahan guru tu. Lepas tu guru tu membenarkan murid mencuba sendiri sedikit demi sedikit sehingga mereka mampu menggunting dengan betul tanpa bantuan. Inilah yang dimaksudkan dengan bimbingan berperingkat. Seterusnya kita lihat kebaikan kaedah scaffolding. Yang pertama adalah menggalakkan persekitaran pembelajaran sihat, di mana pelajar merasa selamat untuk mencuba. Apabila guru tu memberikan bimbingan yang sistematik kepada kanak-kanak tu, jadi dia rasa dapat belajar dengan persekitaran yang sihat lah. Seterusnya adalah meningkatkan keyakinan pelajar. Apabila guru tu dapat bimbing dengan secara A to Z, jadi pelajar tu pun, kanak-kanak tu pun yakin nak belajar perkara baru. Seterusnya adalah scaffolding ni mampu memaksimumkan penglibatan pelajar. Apabila guru tu menggunakan kaedah scaffolding, pelajar ni tidak hanya duduk dan mendengar penerangan semata-mata. Sebaliknya, mereka terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Guru memberikan panduan pada awalnya, kemudian secara perlahan-lahan kanak-kanak tu akan menyerahkan tanggungjawab. Maksudnya guru tu akan perlahan-lahan akan menyerahkan tanggungjawab kepada pelajar untuk mencuba sendiri. Okey, sebagai contoh, dalam aktiviti seni, dalam craft, guru mula-mula menunjukkan cara menggunting bentuk tertentu. Selepas tu, pelajar diminta mencuba sendiri dengan bimbingan ringan daripada guru tu. Dalam situasi ni, pelajar bukan sekadar meniru tapi belajar melalui pengalaman sendiri, bertanya soalan dan membuat penyesuaian apabila melakukan kesilapan. Seterusnya adalah dapat meningkatkan pemahaman dan penyelesaian masalah. Maksudnya, apabila pelajar tu dapat belajar dengan sendiri, akan adanya lah beberapa kesilapan. Jadi dengan pelbagai kesilapan yang berlaku tu, dia dapat faham dan dapat selesaikan masalah dengan sendiri. Seterusnya adalah mengukuhkan peranan guru sebagai panduan. Guru ni bukan hanya menyampaikan ilmu tapi dia menjadi satu panduan kepada kanak-kanak tu untuk melakukan perkara baharu lah. So kesimpulannya, kaedah scaffolding ni sangat penting dalam proses pembelajaran kerana ia membantu kanak-kanak tu belajar secara berkesan dan berdikari. Dan melalui sokongan berperingkat ni, pelajar bukan sahaja memperolehi kemahiran baru tapi juga membina keyakinan diri dan keupayaan untuk belajar secara sendiri. Okey, seterusnya. Dan yang ketiga iaitu bahasa sebagai alat kognitif. Vygotsky ni ditekankan bahawa bahasa adalah alat utama pemikiran dan pembelajaran. Menurut Vygotsky ni, pertuturan egosentrik iaitu apabila kanak-kanak bercakap dengan diri sendiri ketika bermain atau selesaikan suatu masalah. So fungsi utama daripada pertuturan macam bercakap dengan diri sendiri ni untuk mengawal tingkah laku dan menumpukan perhatian serta membimbing diri untuk menyelesaikan suatu tugasan. Lama kelamaan pertuturan ini berkembang, so dia akan jadi pertuturan dalaman iaitu inner speech yang digunakan dalam pemikiran dan penyelesaian masalah secara senyap. So sebagai contohnya, dalam prasekolah, dalam kelas, aktiviti seperti bercerita, berbincang dan bermain tu secara tak langsung dapat membantu mengembangkan pemikiran dan kemahiran sosial. Okay, next. Yang keempat, teori yang terakhir iaitu interaksi sosial dan budaya. Kanak-kanak membina pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang sekeliling mereka. Kanak-kanak ni
Sebagai contoh, melalui pergaulan dan komunikasi dengan orang sekeliling mereka macam ibu bapa, guru dan rakan sebaya dengan mereka. So melalui interaksi ni mereka belajar cara berfikir, bercakap dan memahami dunia berdasarkan nilai, kepercayaan dan amalan budaya. So contoh dia aktiviti berkumpulan macam gotong royong atau permainan tradisional boleh membantu pembelajaran sosial dan kognitif. Okay, next. Okay, seterusnya kita masuk implikasi teori Vygotsky dalam pendidikan aula kanak-kanak. Yang pertama ialah guru sebagai fasilitator pembelajaran, iaitu guru perlu menjadi pembimbing aktif bukan hanya sebagai penyampai maklumat. Maksudnya di sini guru tidak hanya menyampaikan maklumat secara langsung, tetapi guru juga berperanan sebagai pembimbing aktif yang dapat membantu kanak-kanak untuk memahami sesuatu konsep melalui tunjuk ajar, bimbingan dan soal jawab. Ini menjadikan proses pembelajaran kanak-kanak tu jadi lebih bermakna dan menyeronokkan bagi diorang lah. Yang kedua ialah pentingnya aktiviti kolaboratif, iaitu kanak-kanak digalakkan belajar bersama rakan sebaya melalui perbincangan dan permainan kumpulan. Menurut Vygotsky, pembelajaran tidak hanya berlaku secara individu sahaja, tapi banyak berlaku melalui perbincangan, kerjasama dan perkongsian idea dengan orang lain. Sebab apabila kanak-kanak berinteraksi dengan rakan sebaya yang lebih berpengetahuan atau yang lebih mahir, diorang akan belajar kemahiran yang baru macam kemahiran sosial kita melalui proses pemerhatian, peniruan dan juga komunikasi. Seterusnya, gunakan bahasa untuk menyokong pemikiran dengan menggalakkan kanak-kanak bercakap, bertanya dan menjelaskan idea mereka. Menurut Vygotsky, bahasa ni memainkan peranan penting dalam perkembangan kanak-kanak sebab bahasa bukan sahaja digunakan untuk berkomunikasi tapi digunakan sebagai alat untuk kanak-kanak berfikir dan memahami dunia di sekeliling mereka. Dan akhir sekali, sediakan persekitaran pembelajaran yang sosial dan kontekstual, di mana aktiviti harus mencerminkan kehidupan sebenar dan budaya kanak-kanak. Maksudnya, aktiviti pembelajaran tu kena dekat dengan kehidupan sebenar kanak-kanak dan sesuai dengan budaya diorang. Vygotsky percaya kanak-kanak belajar dengan lebih baik apabila apa yang diorang buat tu ada kaitan dengan pengalaman harian diorang. Jadi kalau aktiviti tu terlalu jauh dari dunia mereka, susah untuk kanak-kanak faham dan ingat apa yang diorang belajar. Okay, itu saja. Okay, seterusnya ialah perbandingan Jane Piaget dan Lev Vygotsky. Yang pertama ialah dari segi persekitaran pembelajaran. Lev Vygotsky ni menekankan persekitaran dan interaksi antara individu sebagai faktor utama perkembangan kognitif individu. Pada pendapat Vygotsky ni, interaksi dan komunikasi menjadi pengantar dalam pemindahan ilmu pengetahuan di antara individu-individu. Vygotsky juga mengatakan bahawa kita ini memerlukan orang yang lebih mahir, yang lebih kompeten untuk mengajar kanak-kanak tersebut, mengajar kita. Melalui perbualan atau dialog, seseorang individu dapat mempelajari serba sedikit mengenai individu lain berdasarkan pengertian mereka sendiri. Seorang kanak-kanak juga memerlukan bimbingan daripada orang tua atau berkepakaran untuk mencapai tahap maksimum. Macam seorang peranan guru lah, guru sebagai pemuda cara atau pembimbing aktif. Guru membantu kanak-kanak dalam Zone of Proximal Development ZPD, iaitu peringkat di mana mereka boleh belajar dengan bantuan
Manakala untuk Jane Piaget pula, ia menekankan proses pembelajaran melalui penerokaan atau pengalaman mereka sendiri. Beliau berpandangan bahawa di dalam proses pengubahsuaian diri dalam alam sekeliling, proses pembelajaran telah berlaku apabila individu tersebut memperolehi pengalaman hasil interaksinya dengan orang lain, perkara atau benda yang lain. Kanak-kanak seharusnya diberikan pengalaman untuk mereka meneraka sendiri sesuatu perkara agar konsep asas dapat diintegrasikan di dalam diri mereka. Jadi di sini kita dapat lihat berlaku percanggahan idea mengenai persekitaran pembelajaran di antara dua teori ini, teori Jane Piaget dan Lev Vygotsky. Vygotsky lebih mengutamakan interaksi dan bimbingan daripada orang lain. Sebaliknya, Piaget pula mengatakan bahawa lebih baik seseorang individu itu meneroka sendiri dunia luar agar pengalaman mereka dapat diperolehi. Okay, next. Okay, seterusnya dari segi penggunaan bahasa pula, dalam teori perkembangan kognitif Vygotsky, beliau mementingkan bahasa sebagai elemen utama dalam menyokong pemikiran individu dan seterusnya menyumbang ke arah pembentukan nilai, sikap dan pengetahuannya. Jadi dengan adanya bahasa yang betul, seseorang individu dapat mencapai pertuturan atau perbualan yang memuaskan dengan individu lain. Jadi bahasa juga memudahkan proses bimbingan agar matlamat pembelajaran dapat dikecapi. Seterusnya, Jane bagi penggunaan bahasa untuk teori Jane Piaget pula. Piaget tidak memfokuskan bahasa sebagai alat menajamkan fikiran. Pada pandangan beliau, bahasa hanya memainkan peranan yang kecil dalam proses belajar. Menurut Jane Piaget ni, bahasa mula muncul apabila kanak-kanak mencapai tahap umur yang sepatutnya dan bukannya mereka berkembang mengikut persekitaran. Kalau Lev Vygotsky pula, ia dari segi persekitaran mereka. Jadi dalam hal ini kita dapat lihat perbezaan yang ketara antara teori mereka dalam aspek bahasa. Vygotsky mementingkan bahasa sebagai alat pembentukan pemikiran, manakala Piaget tidak berlainan perjangkaan idea. Okey, seterusnya. Ini adalah video yang kami dapat untuk menerangkan tentang teori perkembangan kognitif bagi Vygotsky. Okey. Seperti yang kita lihat di video tersebut, anak kecil yang berumur 3 tahun memang sudah boleh mengajar rakan sebayanya walaupun dalam bentuk asas seperti menunjuk, meniru, memberi arahan ringkas atau memberi contoh melalui permainan. Walaupun tahap bahasa mereka masih terhad, tetapi mereka sudah mampu berperanan sebagai guru kecil kepada rakan sebaya. Next Mirul, next. Kesimpulan. Menurut teori Vygotsky, perkembangan kognitif kanak-kanak tidak berlaku secara individu semata-mata, tetapi dipengaruhi oleh interaksi sosial, bahasa dan budaya. Dalam pendidikan awal, guru memainkan peranan penting untuk menyediakan bimbingan berperingkat dalam ZPD kanak-kanak agar mereka dapat mencapai potensi maksimum. Next. Ini merupakan rujukan kami untuk mencari bahan-bahan. Next. Itu saja dari kumpulan kami. Terima kasih sudah sanggup mendengar. Okay. Ada lagi? Dah. Okay.
Jadi kita telah tamat untuk 3 topik pada hari ini. Jadi Madam bagi sedikit kesimpulan untuk yang ketiga ini, pembentangan perkembangan kognitif by Lev Vygotsky, di mana konsep utama yang dinyatakan dalam teori ini adalah berkaitan dengan zon perkembangan proksimal ataupun ZPD. Di sini juga kita akan nampak bagaimana kanak-kanak dapat melakukan sesuatu kerja secara bersendirian ataupun dengan sokongan orang dewasa. Maka istilah itu timbul. ZPD itu adalah had bagaimana satu kebolehan kanak-kanak boleh melakukan sesuatu tanpa bantuan, dan di luar dorang punya comfort zone itu mereka memerlukan sokongan. Oke, itu bagi Vygotsky punya teori utama lah. Dan konsep utama ini juga melibatkan bahasa serta interaksi sosial. Dan bagus sekali kumpulan ini telah memberikan satu perbandingan antara teori konektif dan juga teori konektif Piaget dan juga Vygotsky. Kamu sila buat pembacaan tambahan lah. Dan secara kesimpulan, ketiga-tiga pembentangan pada hari ini yaitu perkembangan fizikal serta perkembangan konektif daripada Piaget dan juga Vygotsky ini sangat penting untuk kita mengetahuinya. Jadi buat pembacaan secara tambahan untuk Anda, sebab ini adalah merupakan perkara yang basic untuk kita mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. So itu saja kita punya pembentangan. Saya buka untuk soalan jika ada apa-apa soalan daripada semua. Ada apa-apa soalan? Tidak, Madam. Oh, tiada soalan. Okey, sudah bersedia lah juga kan? Okey. So, kalau begitu sampai di sini saja. Minta kumpulan untuk apa? Madam akan kongsikan nota-nota itu di dalam e-tail. Di samping kumpulan lain, kumpulan-kumpulan 3 kumpulan ini boleh kongsikan di dalam WhatsApp lah. Okay? Okay, Madam. Alright. Tapi kalau tidak dikongsi pun dalam WhatsApp takut sangat berat kan? Harap-harap e-tail sudah masuk, sudah boleh buka. Masih belum boleh buka e-tail. So kongsikanlah dalam Grup. Iya, Madam punya ni masih belum boleh buka e-tail. Coba kamu try. Masih belum kan? Ya, enggak boleh lagi. Dari minggu lalu lagi. Sudah dapat, sudah. Oh, dapat Heaven? Ya. Kasih sama Heaven. Tak apa. Kamu kongsi di grup, nanti kalau yang bahagian Madam, mungkin Madam kena kasih clean barangkali supaya yang lama tuh terbuang kan. Selalunya begitu kan. Supaya dia tidak ingat tuh data-data yang lama. Nah, kamu Amirul pun belum dapat. Tapi dalam sini Madam memang belum dapat. 502 tertera. Ya, error. Tidak dapat. Alright, so kita jumpa minggu depan. Minggu depan ada perkongsian. Jadi yang kumpulan ini sila bagi kamu punya PowerPoint pada minggu inilah, yaitu perkembangan bahasa by teori Chomsky, perkembangan sosio-emosi by teori Erik Erikson, serta attachment theory by Ainsworth dan Bobay. Di mana bahasa oleh kumpulan 6, sosio-emosi oleh kumpulan 7, dan attachment kumpulan 5. So kita jumpa lagi minggu depan. Okay, Madam. You all. Thank you, Madam. Okay, Thank you, dan Madam. video ini Madam akan kongsikan. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Bye-bye. Have a nice day. Madam akan kongsikan video ini kemudian ya.
Oke, Thank you. terima kasih. Bye. Bye-bye. Thank you, Madam.